Dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu khususnya pada tahun depan, apa yang paling kita risaukan ialah bagaimana sebenarnya masa hadapan anak-anak muda kita, bagaimana keboleh pasaran graduan kita pada tahun hadapan. Oleh itu banyak ikhtiar dan juga banyak usaha yang dilakukan bagi memastikan mereka ini boleh meneruskan kehidupan mereka. Jadi hari ini saya nak bersama dengan dua anak muda di sebelah saya. Saya bersama dengan Encik Rosyailan Rasid dan juga Akil Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hari ini, sihat? Hari ini sihat, alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Tapi itulah macam saya katakan tadi dalam mukadimah. Kalau kita lihat keadaan ekonomi sekarang masih lagi tidak menentu. Apatah lagi tahun hadapan lagi dijangkakan mungkin semakin merosot sebenarnya. Tapi kita risau anak-anak muda ni bagaimana perjalanan hidup mereka, bagaimana. Kalau boleh kita mulakan dengan Encik Rosyailan, bagaimana melihat situasi anak muda kini? Kalau kata ikut situasi bisnes sekarang ni, perniagaan yang kami alami sekarang lah, dia sebenarnya dah berlanjutan sampai 3 tahun. 3 tahun daripada 2020, bermulanya PKP, sampai sekarang 2021 walaupun dah habis PKP, tapi ekonomi itu sangat perlahan. Data orang sale tu ada, tapi dia sangat stabil, tapi sangat rendah. Dia tak naik, dia tak kurang sangat, boleh survive. Macam kami kenapa kami boleh hidup, pada saya lah, untuk mulakan perniagaan macam jana ekonomi apa semua ni, first yang sekali pentingnya kita kena mula dengan benda betul je. Kalau cara kerja kita betul, kami alhamdulillah boleh survive sebab tahun sebelum tu kita buat cara yang betul. Jadi kewangan tu dah kukuh dan kita boleh stabil untuk 3 tahun. Tapi kalau berlanjutan lagi kita tak tahulah. Kalau setahun pun orang dah cakap teruk. Kalau dah sampai 3 tahun tu, kita kena banyaklah. Tapi saya rasa untuk keadaan sekarang tak ada masalah. Ada banyak bantuan daripada kerajaan, bank apa semua. Jadi semua sekarang ni memang kita nak survive je. Macam saya tertarik dengan apa yang Encik Lan katakan tadi. Kena ikut cara yang betul. Cara kerja tu pun kena betul. Mungkin boleh kongsikan bagaimana. Sebab kalau kita boleh lihat, anak-anak muda sekarang ini dia pakai dan dia je. Sekejap nak berniaga, sekejap tak nak berniaga, sekejap nak buat itu, sekejap nak buat ini. Bagaimana Encik Lan? Dia macam ni. Kalau kata sekarang, untuk waktu sekarang ni dalam perniagaan yang sikit, anak-anak muda sekarang ni untuk kerja saja, diorang ada banyak pilihan. Dalam kami peniaga yang susah untuk mencari pekerja, sebenarnya anak muda ni banyak pilihan untuk bekerja. Sebab tu makin susah. Diorang senang melompat. Dan sebenarnya kita, walaupun kita boleh memilih, sebenarnya kita sampai satu masa kita dah tak ada pilihan lah. Kita terpaksa buat. Jadi bila kita dapat sesuatu tu, memang kita kena fokus. Satu, kena fokus. Keduanya yang saya cakap cara betul tu, sebab banyak, bukan kata anak muda lah, saya sendiri dulu lah. Waktu muda dulu lah. Sekarang pun muda lagi. Muda lagi. Waktu starting tu, kita terlampau gairah. Sebab daripada kita bekerja, tiba-tiba kita ada bisnes sendiri. Dia jadi satu ego kita naik. Jadi mulalah duit tu rasa duit sendiri boleh pakai. Satu kena tahu, kalau kata yang mana yang nak buka syarikat, duit syarikat adalah berbeza dengan duit sendiri. Betul. Duit syarikat adalah duit syarikat, duit sendiri adalah sendiri. Pegang yang itu, saya rasa cukup dah untuk dia punya flow tu berjalan, untuk tak elak. Sebab dia tahu kat mana berapa gaji yang dia patut ambil, hari tu rugi ataupun untung. Jadi dia starting satu. Saya setuju dengan apa Encik Lan kata tadi. Paling penting sekali kita kena asingkan duit syarikat dan juga duit personal tu, duit peribadi. Kalau tak nampak duit lagi, kalau cash depan mata tu sekelepuk kan, masa tu dia juga dia nak waktu nak datang tu macam-macam, kita plan dia macam ni. Bila sampai duit tu lain lah perginya. Betul. Itu yang biasa terjadi. Itu biasa terjadi. Tapi itulah macam Encik Lan kata, zaman-zaman muda. Sekarang masih muda lagi. Tapi yang sebelah ni memang betul muda sungguh. Baru saja habis belajar. Ya, betul. Lepas tu terus mencubukan diri dalam bidang perniagaan. Jadi kita nak tanya kepada anak muda ini. Bagaimana situasi anak muda dan sebenarnya apa yang perlu ada pada seorang diri anak muda untuk mencubukan diri dalam perniagaan? Okey, kalau bagi saya, kita perlu ada 3 benda. Yang pertama, kita perlu buat saja. Kita perlu mula. Kita perlu start. Okey. And yang kedua, yang bagi saya rasa ialah kita perlu yakin dengan apa benda yang kita buat. So, kalau macam saya memang, kalau saya yakin dengan benda tu, kita buat teruskan. And yang ketiga sekali,
yang ini yang paling penting sekali. Okey, yang ini kena rajin. Sebab anak muda ni biasalah dia akan start rajin ni bermula daripada bangun awal pagi. Kan, sebab itulah yang paling orang muda susah sekali nak buat benda tu kan. So kita kena bermula daripada situ, daripada bangun pagi, and then kena rajin dalam buat satu bisnes tu kan, macam tu. Okey, macam sekarang ni ramai yang mula menceburkan diri dalam bidang perniagaan, tetapi khususnya untuk belia dan juga anak muda ini, apa di antara bidang atau industri ataupun sektor yang masih lagi blue ocean, masih boleh kita ceburi, yang masih tak perlu nak bergaduh sangat, kek masih besar lagi, Cik Lan? Betul. Okey, macam kami pilih ekotourism. Tapi sebenarnya ekotourism tu bukan kami pilih pun. Dia laluan daripada awal tu, macam saya cerita tadi, bermula daripada nak family, kemudian daripada family, kemudian buat sikit sampailah jadi eco resort sekarang. Tingkat Valley ni sampai jadi eco resort yang boleh muat sampai 60, kalau event boleh sampai 150. Daripada yang boleh muat memang buat untuk family je. Okay. Tapi bila kita nampak benda tu belum ada lagi, dia jadi inilah, kita jadi antara yang terawal lah untuk buat tu. Kalau kata nak cakap paling awal pun, dia belum paling awal lagi. Ada lagi yang kita ada lagi yang kita jadikan sebagai rujukan. Yang kita jadikan sebagai rujukan ni, dia orang dah bermula. Tapi tak semua orang peluang. Tapi kalau kata kita tengok, nak cakap Blue Ocean dengan Red Ocean ni, sebenarnya peluang dekat Malaysia ni banyak lagi. Macam-macam pilihan yang kita ada. Cuma yang penting memang kita kena buat benda tu, memang kena fokus betul. Rajin lah tadi, macam Akil kata. Sebab kalau kata kita tengok macam sekarang pun kami tengah usahakan untuk satu kafe. Kalau dulu kita mula dengan kafe, kita panggil apa? Apa indie punya kafe tu? Hipster. Kafe hipster. Tapi kafe hipster yang mana mula, yang betul, diorang stay lagi. Tapi dalam banyak yang naik, akan ada yang tak boleh survive. Kita tengok mana satu yang betul. Semua benda tu akan jadi macam tu. Macam sekarang dah start dah kafe yang guna konsep lama, guna konsep Mat Saleh. Dia dah jadi lain. Menu pun dah start menu kampung. Dekat Ipoh memang akan ada datang lagi satu. Itu memang bawah tingkat Valley sekali dengan kami sekali. Opah Mary Cafe. Yang tu akan datang dalam bulan 12 paling awal. Kalau tak, tahun depan kita start terus. Sebab F&B ni perniagaan dia, konsep tu nombor satu. Tapi yang boleh menyebabkan perniagaan tu sustain ialah makanan tu sendiri. Kalau tempat lawa pun makanan tu dia sama macam makanan dah servis. Tak rasa-rasa. Tak boleh lah kan. Okey, bercakap mengenai ikhtiar anak muda ini, kita nak cerita mengenai cabaran. Sebab anak muda ni bila nak berniaga ni bukan mudah. Satu persepsi dan juga pandangan daripada yang orang kata otai-otai lah. Boleh ke dia ni? Mampukah dia ni? Berkelayakan ke? Bagaimana, Akil? Okey, kalau bagi saya, setiap benda yang kita lakukan tu, kita anggap dia cabaran. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga anggap dia sebagai satu proses pembelajaran. Kan? Dan apa yang paling penting sekali, bila kita buat satu benda tu, kita kena yakin. Kita kena yakin dengan apa yang kita buat tu. Memang orang akan cakap macam boleh ke kamu buat benda ni kan. Tapi kita jangan rasakan, maksudnya kita kena yakinlah kan dengan diri kita kan. So bila kita yakin dengan diri kita, biarkan dulu apa orang nak cakap. Okay, and then kita kena proof dekat semua orang yang kita boleh buat benda ini. Macam Akil sendiri, apa cabaran yang dihadapi sepanjang bergelar usahawan ni? Sepanjang saya bergelar usahawan ini, saya cabarannya bila ialah kita dengan family, maksudnya orang kata sambung dulu belajar. Sambung dulu belajar kan. Bisnes boleh buat lain, tapi kita rasa macam peluang ini hanya datang sekali. Tapi Akil memang dah saya baru habis diploma. Okay. Saya habis diploma, and then sepatutnya nak sambung kepada degree. Tetapi bila kita dah nampak satu benda ini, bisnes ni, so kita macam why not kita go ahead dengan bisnes ni kan. Saya rasa iaitu adalah satu cabaran lah bila kita nak kena dengan ni kan. And then bila kita buat satu benda yang baru yang kita tak pernah langsung buat sebelum ini, so dari dekat situ baru kita macam nak tahu macam mana nak
bersembang dengan orang, macam mana kita nak buat marketing, macam mana kita nak buat dari segi servis kita dengan customer semua kan. Itu yang orang kata cabaran sebagai seorang usahawan. Saya setuju dengan apa yang Akil katakan, sebab salah satu cabaran anak muda ialah soft skill-nya. Ya, betul. Mungkin dari segi teorinya ada, tapi soft skill seperti berkomunikasi itu, dari segi brandingnya, pemasarannya, macam mana Lan, Cik Lan melihat? Kalau saya mula dulu, beza dengan Akil lah. Saya mula dulu memang saya seorang-seorang. Maksudnya satu, kita bertapak dari satu, dan alhamdulillah Pak Cik ayah Akil, dia banyak support lah. Dia cakap just langgar je kan. Langgar je. Buat je. Sebab kita minta kerja semua tak dapat. Interview saya memang lemah, PR saya memang sangat-sangat tu, memang orang kata memang introvert. Beza dengan Akil. Introvert. Akil memang daripada awal kita dah nampak dah. Extrovert. Itu yang kita bagi terus the manage dekat Valley ni. Sebab kita dah nampak, kita dah tahu kita punya kelemahan, kita cari je kelebihan orang lain. Betul. Bagi dia letak kat situ, dia memang boleh buat. Kalau kata ikut soft skill apa semua ni, sebenarnya soft skill tu kita boleh belajar satu-satu. Macam saya dulu, sama macam soalan tadi yang first bagi tanya Akil, cabaran anak muda semua dulu kan. Memang kita bila muda, kita nak buat deal apa semua, memang susah dipercayai. Orang susah nak percaya sebab masih baru. Tapi memang kena langgar lah. Macam saya dulu, memang ni tu yang simpan janggut misai semua ni. Saya setuju. Supaya saya nampak matang. Betul. Kalau dulu kita pergi kan, bila kita pergi, kita dah berkawan time tu, waktu saya 20-an, 26, 28, kita banyak bergaul dengan umur yang 40 lebih. Jadi memang kita dilayan seperti anak-anak. Okey, dia ajar. Okeylah, dia ajar. Tapi bila kita nak buat deal, orang susah nak percaya. So start daripada tu cakap tak boleh, cakap okey tukar benda tu. Tapi cakap kat Akil maintain macam ni, jangan tukar. Sebab sana dia orang suka orang muda kan. Ya. Jadi marketingnya. Jadi bila kita dah ada base, kita dah ada tu, jadi kita tengoklah, kalau dulu kita banyak langgar dinding. Tu yang cakap, kalau kata anak muda yang mana tak ada, orang cakap tak ada orang belakangnya, langgar dinding, langgar je, tak ada masalah, kita tak ada masalah. Tapi bila kita dah besar, macam Akil ada ayah dia, ada saya apa semua, kita dah ada base apa semua, maksudnya kukuhlah sikit perjalanan tu, senanglah sikit. Tak adalah masalah, cuma macam dia dapat terus yang besar. Dia adalah dia punya cabaran dia sendiri tu. Faham. Saya suka prinsip yang dipegang oleh Encik Lan tadi. Kalau kita dah tahu itu kelemahan kita bagi je lah dekat orang lain. Saya rasa konsep tu jarang orang nak pakai. Sebab bila dia tak rasa dia lemah, dia kata dia nak tambah ilmu lah untuk top up kelemahan. Padahal kita boleh sub benda tu. Tak buang masa. Berkenaan dengan jenis ekonomi ni kan, banyak anak muda terlampau gairah untuk buat seorang-seorang. Betul, seorang-seorang kita boleh pergi cepat. Tapi kita lambat kembang. Dia pergi laju tapi lambat kembang. Macam saya lebih kepada collaboration. Saya bermula dengan insurans, website kawa.my. Mula dengan insurans, saya mula dengan makcik saya sebab saya tak mahir dengan akaun. So saya pass dekat akaun dekat dia je. Saya buat on operation, business development. Kemudian bila dengan pakcik untuk tingkat Valley, okey, kita ada. Macam saya asal daripada ekologi dan biodiversity. Memang kita minat alam apa semua. Tapi on site technical untuk kejuruteraan, macam mana nak naikkan bangunan, apa dinding apa semua, kita memang tak tahu. Dan pakcik saya tahu benda tu. So kita lepas kat dia je. Jangan kacau. Tapi dia akan berbalik kat kita sebab kita ada perbincangan. Tapi on bagi nasihat apa semua dekat dia. Bukan setakat tu, untuk naikkan tingkat Valley ni saja, kita ada panggil botanis. Ini semua dikelilingi circle kita sendiri, kawan-kawan. Sebab kita tak tahu. Macam adik saudara saya, abang saudara Akil buat interior design. Kita pas kat dia punya design apa semua. Tapi konsep design berkenakan dengan alam, dia jadi okeylah. Jadi macam tu. Sama juga dengan PR, kita tak boleh. Jadi kita pas dekat Akil. Dia sama. Jual lah. Dia cakap anak muda banyak nak pergi seorang. Sebabnya dia orang rasa bila buat seorang dapat besar. Ada saya cakap terus terang silap. Kalau selagi boleh collaborate. Memang collaborate dia banyaklah cerita-cerita daripada kiri kanan yang cakap kalau collaborate ni orang ni kena tipu, orang tu kena tipu. Tapi kalau kata betul yang saya cakap, kena sentiasa mula betul. Agreement ada, yang penting kita berniaga jujur. Kita jujur, selesailah masalah tu. Betul. Agreement tu penting. Dia tak boleh sembang kedai kopi mulut je. Dia kena ada sign. Ujung-ujungnya nanti lain. Dah kontrak tu jangan tak pergi matikan stamp lah. Tak laku juga. Macam tu je. Tak valid lah macam tu. Okey, macam kalau tadi kita cerita mengenai soft skill, tapi anak-anak muda dan juga kita cerita empowerment lah tadi. Empowerment, kita beri kuasa kepada orang lain. Macam anak muda ni, dia lebih gemar menyendiri pun ada juga.
Sebab dia lebih rely on teknologi. Macam sekarang ni IR 4.0, bagi dia tak perlukan orang lain untuk buat promosi. Dia saja, semua dunia di hujung jari. Bagaimana, Akil? Okay, kalau bagi saya, kalau itu actually benda tu macam silap lah. Sebab betul lah macam apa yang Cik Lan katakan, kita perlukan orang lain di sebalik kita kan. And then, macam saya sekalipun, saya banyak gunakan juga anak muda. Maksudnya yang berumur 20 tahun, 19 tahun kan, yang still tengah study dekat KPTM, dekat Poli, semua tu saya banyak menggunakan diorang juga untuk membantu saya. Untuk support saya daripada segi kita nak develop tingkat valley ni. Okey, yang sekarang ni ini apa? Okey, ini kita punya kawasan tingkat valley yang tadi kalau Cik Ika lihat, iaitu kita punya Dewan. Dewan tu yang daripada mula. Dan ini dia punya development daripada 2021 dan sekarang ni kita dah masuk tahun yang pertama untuk Eco Resort Tingkat Valley. Itu waktu gambar waktu mula-mula start dulu lah. Ya. Jadi sekarang ni dah ada perkembangan. Okey, sebab setiap tahun kita ada trend lah. Kita kembali kepada trend tadi. Mungkin pada satu ketika memang semua orang memerlukan ketenangan jiwa selepas PKP hari itu kan, semua nak keluar, nak mencari hujau-hijau semua. Tapi untuk bahagian ataupun industri macam ni, adakah akan ikut trend ataupun setiap tahun akan ada penambahbaikan ke bagaimana? Okey, kalau kata untuk industri agrotourism ni, dia sebenarnya ikut macam Tingkat Valley sendiri, kita mula dengan grup harian, mandi harian. Kemudian kita besar, kita buat grup sebab kami family yang besar. Okey, jadi orang yang nak mandi ni biasa perempuan apa semua segan nak mandi dekat sungai apa semua. Jadi konsep first kami yang kami buat, Tingkat Valley buat grouping. Satu tempat Tingkat Valley ni boleh masuk untuk satu tim je. Maksudnya satu keluarga saja yang boleh masuk ke 50 orang. Jadi private memang private, tak ada orang lain kat situ. Memang family, mandilah 24 jam kat situ, lampu semua ada. Memang boleh. Jadi kita ada spotlight juga yang kita pasang dekat kawasan sungai tu. So boleh mandi waktu boleh mandi ya? Ya, betul. Jadi tak perlu segan dekat situ. Waktu kita buat untuk riadah tu pun memang kebanyakan orang ambil juga waktu malam. So diorang bermandi pada waktu malam macam tu. Okey, macam keadaan cuaca juga, sebab kalau ekotourism macam ni paling penting sekali cuaca. Dengan cuaca yang tidak menentu sekarang ni, lagi sekarang tengah monsun, takut banjir ke bagaimana? Anda berdua. Okey, kalau kata macam dekat Tingkat Valley, alhamdulillah kat sana kita tak ada kepala air. Dia akan turun, air still naik tapi secara perlahan-lahan. Okey, dalam waktu monsun ni sebab kita betul-betul dekat terowongan Monora tu. Dia turun tu, jadi biasa hujan ni dia tak ada lama sangat. Jaranglah yang kita dapat hujan yang lama straight sehari ke apa. Jadi alhamdulillah lah setakat setahun ni semua orang boleh ni lah. Boleh buat ni lah. Cuma yang tadi saya sambung lagi, untuk tadi kita dah group, lepas PKP betul banyak family nak berkumpul. Memang kita ada, tapi lepas setahun dalam bulan 6 tu dia dah start berkurang dah. Jadi kita fikir kalau kata kami maintain macam tu, kami tak boleh dapat orang yang ramai. Jadi sekarang ni Tingkat Valley dah buka dah. Tingkat Valley dah buka dah satu tent apa semua. Boleh masuk individu. Maksudnya untuk personal macam satu family yang kecil kan, kita dah start untuk open macam tu. Sebab kalau dulu volume besar kan, jadi sekarang ni individual pun boleh. Dalam masa yang sama terpaksa lah kita ubah sikit yang untuk private tu. Tapi siapa yang still nakkan private, mandi satu keluarga dekat situ saja, boleh ambil satu kawasan terus, tak ada masalah. Okey. Jadi mana-mana yang healing ke tu? Nak healing tu memang boleh datang. Kan bolehlah datang seorang-seorang kan ke kawasan tersebut. Okey, berbalik lagi kepada IR 4.0 tadi. Mengikut dalam media sosial pula, bagaimana sebenarnya peranan media sosial boleh meningkatkan lagi perniagaan anda berdua? Okey, boleh tu. Kalau macam daripada segi social media, yang paling penting kita kena banyak buat posting. Sebab kita tahu social media ni memainkan satu peranan yang besar dalam dari segi marketing. So posting itu adalah satu benda yang kita perlu selalu update, and kita perlu tengok juga trend macam mana
social media itu dia ni kan. Okey, sekarang trend ni macam mana Akil? Susah nak dapat FYP ni kalau TikTok ni. Betul. So biasa kalau daripada macam segi TikTok tu kita kena tengok bagaimana macam eco resort macam tu, macam mana dia nak tackle customer yang dari luar kan. Kita kena ada banyak buat video, kita kena ambil angle yang betul. Oh, angle. Kita ni main dance je. Kita main dance je. Tapi dia kena caption pun kena betul juga, copywriting kena betul, and then orang kata kalau macam dekat dalam TikTok tu kita kena tengok dia punya music tu. Music tu pun memainkan satu peranan yang besar juga untuk kita nak masuk ke dalam FYP macam tu. Sekarang music apa tengah trending? Dia banyak. Kita guna lagu FIFA lah. FIFA tengah hot kan sekarang. Okey, itulah tadi macam Akil kata, keluarga kata sambung belajar dululah sebelum lakukan perniagaan kan. Tapi bila menyentuh mengenai pelajaran ini, bagaimana Akil melihat bahawa bukan sahaja pelajaran dari segi teori itu penting, akademik itu, tapi kemahiran juga penting. Macam sekarang kita dari segi kemahiran Malaysia, bagaimana? Okay. Macam saya sendiri, saya daripada Mass Communication. So ini adalah satu benda yang kita terus berganjak ke satu benda yang lain kan. Dan apa yang saya lihat bila soft skill macam communication itu sangatlah penting untuk kita nak create satu bisnes tu macam tu. So daripada segi macam kemahiran tu, itu adalah satu benda yang orang kata kita perlu ada kan, sebab walaupun macam ada certain orang tak ada kemahiran, tetapi kita boleh sub dekat orang lain juga untuk kemahiran dia macam. Okey, cerita pasal pelajaran ni kan. Ada satu cerita dongeng lah yang berkait dekat orang-orang yang nak cari anak-anak muda untuk bekerja ni. Orang cakap pelajaran tu tak perlu. Orang student A kerja dengan student C. Kan? Ini saya cakap dekat anak-anak muda lah yang mana masih tengah belajar apa semua ni. Jangan percaya benda-benda tu. Tahu, sebab pelajaran ni sangat-sangat penting. Kalau kata kita tak ada peluang belajar, okey, dekat itulah kemahiran. Kalau tak ada peluang untuk masuk dekat tempat kemahiran, boleh bekerja terus. Tiga-tiga ni penting. Kalau waktu belajar, memang kita belajar tu, orang cakap belajar ni tak dapat apa. Tapi kalau kata kita aktif waktu belajar, ada yang aktif dalam politik, ada yang aktif cari kerja part time, ada yang aktif dalam sukan apa semua. Itulah kemahirannya. Kat situlah PR dan soft skill yang akan masuk. Belajar untuk lepas bekerja. Kalau kata memang belajar saja, keluar kerja tu memang susah lah. Interview macam saya dulu memang tak aktif. Jadi benda tu lambat. Kaki buku, study je. Kaki buku pun tidak. Dan macam Akil dia memang aktif. Jadi dia habis belajar tu dia soft skill terus. Yang mana kemahiran dia akan ada kemahiran. Orang ada kemahiran ni lebih mudah kerja. Tapi yang mana masuk bekerja, macam katalah Akil tak sambung belajar tu kan. 22 dia start. Sama je dia punya konsep tu. Dekat waktu bekerja tu pun dia tak boleh nak dapat terus. Tak ada yang masuk je buat meniaga hari ni tua kaya, tak ada. Dia akan ada benda yang dia belajar. Sama je macam tu kalau kata dia lulus cemerlang dekat universiti. Kalau dia sama juga kalau dia lulus cemerlang kat universiti dia akan berjaya. Dia lulus cemerlang dekat perniagaan dia akan berjaya. Jadi tiga-tiga ni penting. Tu yang cakap kita boleh memilih. Kita nak milih belajar atau tu, tapi sampai satu masa kita memang tak ada pilihan. Katalah kita memang tak boleh nak jawab exam dengan elok, so result kita tak elok, kita tak ada pilihan untuk masuk universiti. Memang pilihan kita yang ada, katalah keluarga susah pun memang pilihan kita ada meniaga. Jadi buatlah betul-betul dekat situ. Betul. Memang kita tu peluang tu ada, ikut kita nak ambil tu macam mana. Tapi kalau orang cakap tak perlu belajar, just terus berniaga, kalau kata attitude, disiplin semua tak betul, tak ke mana juga. Contoh yang dia ambil tak ada pendidikan tu pun kenalah tengok orang tu memang keluarga kaya ataupun drop out kan. Drop out contoh pun. Biasa yang drop out pun kita tengok jaranglah drop out daripada universiti biasa yang berjaya ni. Drop punya dah. Itu contoh yang dia ambil kan, tak ada pendidikan. Jadi kalau kata saya drop out, tak mungkinlah saya sekarang kat sini. Lainlah tempatnya. Jadi itu sebenarnya ikhtiar anak muda ya, selain daripada belajar sambil-sambil tu networking tu penting. Ya, mungkin kita tengok dia biasa-biasa je waktu belajar, kita tak tahu masa akan datang jadi apa. Jadi mulut tu rajin-rajinlah tanya-tanya khabar kan. Macam Akil di usia yang muda ni, mungkin ada nasihat nak diberikan kepada anak muda yang mungkin nak jadi macam Akil selepas ni? Okey, yang pertama sekali untuk anak muda ni kena orang kata, macam saya kata, kita kena rajin. Bangun pagi. Ya, betul, bangun pagi. Macam saya pun ramai juga kawan-kawan yang dah start berniaga.
Dan ada juga yang still sustain dan ada yang terus jatuh. Sebabkan diorang merasakan macam aku buat bisnes ni, aku terus untung hari esok. Kita memang kalau nak buat bisnes ni, kita kena tahu, kita kena usaha. Kita kena usaha lebih sebab ini adalah pendapatan untuk diri kita juga kan. Tapi kita pun kena pengurusan kita pun kena betul juga. Daripada pengurusan kewangan, daripada pengurusan segi masa, semua tu kan. So itu adalah satu benda yang anak muda perlu titik beratkan. Sebabkan dia punya inilah orang kata anak muda nak berjaya macam itulah. Dia tak akan terus berjaya. Dia kena mula daripada bawah. Okey. Sikit daripada Encik. Okey, kalau kata saya lah untuk nasihat, kalau kata nak cakap dekat anak-anak muda sekarang ni, nasihat saya, ambil je peluang apa yang ada. Ada masa yang memang kita tak ada pilihan. Kalau katalah kita tak boleh sambung belajar, kita carilah jalan yang mana. Yang penting kita boleh teruskan hidup apa semua. Kalau kata ada peluang perniagaan yang dapat, buatlah betul-betul. Terus je buat. Pada saya, boleh memilih untuk kalau nak kerja, boleh memilih untuk nak berniaga. Tapi perlukan disiplin dan ingat meniaga ni memang keras sikit. Keras sikit. Dia beza. Sama je. Risiko meniaga dan bekerja sama. Betul. Tapi ikut kita, kalau macam anak muda dalam ni, mungkin dia orang kata macam ekonomi tak kuat, ekonomi tak kukuh negara. Tak perlu kita fikirkan yang terlampau besar. Kita fikirkan je dulu untuk diri kita, ekonomi apa yang kita boleh survive. Benda apa yang kita boleh buat. Bila dah dapat, buat terus, fokus. Buat je terus. Tak perlulah risau kata orang apa semua. Yang penting kita buat tu benda yang betul. Langgar je. Langgar. Jangan blok minda anda. Belum cuba, belum tahu. Betul. Terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan kepada kedua-duanya. Banyak sebenarnya yang benda kita boleh belajar hari ini. Terima kasih Encik Rosyailan Rasid dan juga Akil Fitri kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Jadi satu sumber inspirasi untuk anak-anak muda di luar sana. Baik, kita nak terus